Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau bermula dalam berita baik yang baru, iaitu surat kepada orang Ibrani, iaitu the Book of Hebrews. Okey, kita mula dengan kata pengantar supaya kita faham apa babak dalam Ibrani. Surat kepada orang Ibrani, itu Hebrews, ditujukan kepada segolongan orang Kristian yang sedang menghadapi tentangan keras. Ada kemungkinan mereka akan membuang iman. Penulis surat ini berusaha menggalakkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Dia menunjukkan bahawa Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang sempurna. Penulis surat mengemukakan 3 perkara. Pertama, Yesus ialah anak Allah, anak yang kekal. Dia taat kepada Bapa melalui penderitaan yang sudah ditanggungnya dengan tabah. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi dalam Perjanjian Lama dan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan bahkan lebih tinggi daripada Musa. Yang kedua, Allah sudah menyatakan Yesus sebagai imam yang kekal, yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam Perjanjian Lama. Nombor 3, melalui Yesus, orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan daripada dosa, ketakutan dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberi manusia penyelamatan yang sejati, yang hanya dibayangkan oleh upacara persembahan korban dan upacara lainnya dalam agama Yahudi. Kemudian, penulis surat ini menyebut iman beberapa orang tokoh dalam sejarah Israel sebagai contoh. Ia adalah dalam babak 11. Dalam babak 12, dia mendorong para pembacanya supaya setia sehingga akhir. Setia sehingga akhir. Dengan sentiasa menumpukan pandangan kepada Yesus. Dia menggalakkan mereka supaya tabah menderita dan tabah menghadapi penganiayaan. Surat ini diakhiri dengan nasihat dan amaran. Okey, so kita bermula dalam babak 1. Allah berfirman melalui anaknya. Pada masa lampau, banyak kali Allah berfirman kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan berbagai-bagai cara. Tetapi pada zaman akhir ini, Dia telah berfirman kepada kita melalui anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menciptakan alam semesta. Allah sudah menetapkan bahawa anaknya inilah yang berhak memiliki segala sesuatu pada akhirnya. Dia memancarkan kemuliaan Allah yang gilang gemilang dan dia perwujudan Allah sendiri. Dia perwujudan Allah sendiri. Dia memelihara keuntuhan alam semesta ini dengan firman-Nya yang berkuasa. Setelah dia memungkinkan manusia dibebaskan daripada dosa, dia duduk di syurga di sebelah kanan Allah, penguasa yang tertinggi. Keagungan anak Allah. Kita mesti tahu bila
Allah memberitahukan kita anaknya, iaitu Yesus Kristus. Okey, keagungan anak Allah. Anak itu mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan nama yang diberikan oleh Allah kepadanya pun jauh lebih terhormat daripada nama-nama malaikat. Tidak pernah Allah berfirman kepada mana-mana malaikatnya, "Engkaulah anak aku. Pada hari ini, aku menjadi bapa kamu." Tidak pernah Allah berfirman tentang malaikat yang mana pun begini, "Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anak aku." Tetapi pada masa Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia ini, dia berfirman, semua malaikat Allah wajib menyembah anak itu. Tentang malaikat-malaikat, Allah berfirman demikian. Allah menjadikan malaikat-malaikatnya angin dan hamba-hambanya nyala api. Tetapi tentang anak itu Allah berfirman, takhta-Mu, ya Allah, akan kekal selama-lamanya. Engkau memerintah umat Kamu dengan keadilan. Engkau suka akan keadilan dan benci akan kecurangan. Itulah sebabnya Allah Kamu memilih engkau dan memberi engkau kehormatan yang mendatangkan kegembiraan yang jauh lebih besar daripada yang diberikannya kepada sahabat-sahabat kamu. Allah juga berfirman, Engkau, ya Tuhan, pada mulanya menjadikan bumi dan dengan tangan kamu sendiri, Engkau menjadikan langit. Semua itu akan lenyap dan menjadi usang seperti pakaian, tetapi Engkau tidak akan berubah. Alam semesta Engkau lipat seperti jubah dan akan Engkau ganti seperti pakaian. Tetapi Engkau tidak akan berubah dan hidup kamu tidak akan berakhir. Allah tidak pernah berfirman kepada malaikatnya yang mana pun begini, duduklah di sebelah kanan aku, sehingga musuh-musuh kamu aku jadikan alas kaki kamu. Jika demikian, apakah sebenarnya malaikat-malaikat itu? Mereka roh yang berbakti kepada Allah dan yang disuruh olehnya untuk menolong orang yang akan menerima penyelamatan. Ya, kita mesti tahu Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Allah Bapa berfirman melalui anaknya. Okey, ini adalah babak pertama dalam Ibrani. Okey. Sekian, terima kasih. Shalom.